Gaji MBB Ambassador sebulan naik RM500 tau. Dan ini bukan gimmick. Saya ulang sekali lagi ya. Ini bukan gimmick. Tugas MBB Ambassador ni bantu memperkasarkan orang awam dengan maklumat kesihatan terkini, supaya mereka ni boleh buat keputusan sendiri terhadap masalah kesihatan yang mereka hadapi sekarang ni. Dengan maklumat yang kita berikan, kita telah buka ruang untuk mereka memilih dan buat keputusan yang tepat berdasarkan servis dan produk MBB itu sendiri. Semasa kita ubah hala tuju mereka yang memerlukan khidmat kita, kita juga bantu ubah hala tuju status kewangan kita. Saya berikan 2 contoh sahaja dulu. Ini Puan Fat, ini Tuan Khairi. Mereka dua ni adalah klien MBB dan mereka pernah rasa apa yang klien MBB rasa sekarang. Puan Fat mulakan kerjaya sebagai MBB Ambassador pada bulan 11 2022, manakala Tuan Khairi pada bulan 9 2023. Boleh tengok dekat sini pendapatan bulan pertama daripada orang ni. Puan Fat bulan pertama buat RM180 sahaja, manakala Tuan Khairi buat RM250 sahaja. Memang nampak sikit, tapi bab duit mereka orang ni tolak tepi dulu. Sebab mereka tahu rasa macam mana sakit kena GGA ni. Yang penting klien boleh recover dengan cara yang betul. Mereka orang ni ECG tu tak payah cakap dah, berkali-kali. Ubat dengan suplemen, dah boleh buka farmasi dekat rumah. Segala jenis coach pemakanan semua dah ikut. Last kali jumpa Alfai, lepas tu praktis MBB tu, baru boleh recover. Sebab tu mereka ni percaya dan nak tolong yang ada masalah ni bersungguh-sungguh. Buat MBB Ambassador ni, dia bukan kerja senang. Kena ada komitmen untuk bantu keluarkan klien tu daripada stage sakit kepada stage sembuh. Hari demi hari, bulan demi bulan, bantu mereka yang ada masalah kesihatan gastrik ke anxiety ni. Kita boleh tengok nah, ini pendapatan bulanan Puan Fat, RM11,000 Malaysia sebulan. Dan ini pendapatan Tuan Khairi, RM3,000 sebulan. Nampak seronok kan? Tapi itu bukan keseronokan sebenar. Keseronokan sebenar adalah bila Puan Fat dan Tuan Khairi ni mampu membentuk komuniti yang peka dengan maklumat kesihatan terkini, supaya mereka ni boleh jaga orang sekeliling pula tau. Dan itu adalah keseronokan sebenar. Kesimpulan dia adalah MBB Ambassador ni bukan kita hanya nak buat duit. Bukan. It's about making a difference. And yes, the rewards are real, tangible and waiting for you. Saya sendiri yang design program MBB Ambassador ni untuk memperkasarkan orang awam. Pada masa yang sama, kita memperkasar status kewangan kita. Yang saya percaya dan telah terbukti oleh Puan Fat sendiri mampu menandingi dan lebih pendapatan hakiki kita. Akhir sekali, saya nak tanya, dah bersedia untuk bantu ubah hala tuju kesihatan mereka yang memerlukan produk dan khidmat MBB ni? Pada masa yang sama, ubah masa depan kewangan kita. Kalau ya, selamat datang ke MBB Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera family MBB. Malam ni kita akan bercakap mengenai pemilihan sayur, macam mana nak introduce sayur semula ke dalam diet orang yang mengalami masalah GGA ni. So kita explain pada first kali nah cerita dia. Sana saya buka balik notes. Okey. Sebab kalau untuk orang yang first time ada masalah GGA ni, tak tahu apa lagi kan, dia selalu kalau pergi jumpa doktor ataupun jumpa dietitian, dietitian tu akan mengatakan kena banyak makan sayur untuk menyelesaikan masalah penghadaman ni. Rasa ramai kot dapat dah nasihat macam ni. Okey, baik. Masalahnya bila kita makan sayur, bagi yang mengalami masalah GGA, wajib akan trigger simptom. Dia nak jadi kembung, dia nak jadi mual, dia nak jadi ketak dada, dia nak trigger anxiety. Okey. Lepas tu bukan itu saja, dia selalunya akan follow dengan masalah sembelit kuat atas. Okey. Dan bila kita buang air besar, najis tu dia akan jadi keras macam najis kambing dan akan ada cebis-cebis sayur. Okey. Lagi dia makan sayur, lagi teruk lagi dia paksa makan sayur dengan harapan akan sembuh semula, masalah akan menjadi-jadi. GERD, acid reflux, pedih, sakit perut, sakit dada, sakit belakang, anxiety, jangan duk ceritalah. Okey.
sampai tak boleh nak tidur. So, apa yang perlu kita buat dalam ini? Adakah makan sayur dalam konteks ni betul? So, secara teori dah. Thank you very much. Yang bagi thumbs up, meow thumbs up. Okay, Nara Sex. Okay. So, untuk secara teori, ya betul. Dengan supply serat, kita bagi serat, sebagai prebiotik dapat mengembalikan keseimbangan bakteri usus yang seterusnya menghasilkan postbiotik seperti short chain fatty acid untuk kesihatan usus kita. Formula dia dia macam idea ringkas sebenarnya. Okey, prebiotik iaitu serat campur probiotik bakteri usus yang berada pada tempatnya akan menjadikan sebagai postbiotik seperti acetate, propionate, butyrate yang mana sangat penting untuk kita punya kesihatan usus. Okey. Tapi untuk mereka yang mengalami masalah GGA ni, dia hilang kemampuan saya jawab untuk tuan Takif. Okey, tapi untuk mendapat benefit dari sayur ni, dia kena ada kemampuan untuk nak digest sayur tu sendiri. Tetapi kalau dia ada masalah leaky gut yang menyebabkan berlakunya masalah histamine intolerance, kemudian menyebabkan berlakunya SIBO iaitu small intestinal bacterial overgrowth, ataupun berlakunya pecahan bakteri usus besar pada usus kecil, ini akan mengurangkan ataupun hilang tu kebolehan usus tu untuk nak mendigest sayur dan juga untuk mengurai gula pada sayur itu, menyebabkan serat yang berlebihan dan juga gula daripada sayuran itu menjadi makanan kepada bakteri usus yang mana dia orang akan menapai dan menghasilkan gas yang mana ini akan memburukkan simptom yang sedia ada. So macam mana dalam konteks ni kita nak bagi kita boleh digest semula sayur. So kalau nak download untuk ebook secara terperinci makan sayur ni, ada dekat MBB Shop. Saya baru saja upload tadi nah. So pergi dekat MBB Shop, cari, tekan kat atas button ada 3 line tu, pergi dekat kawasan ebook, lepas tu download lah ebook mengenai cara untuk introduce sayur semula dalam kita punya diet. Okey nah. So jangan lupa. Okey. Okey, so dalam situ saya bagi tips, MBB Pro Tips. Sayur dihadam melalui proses penapaian oleh bakteria, dia fermentation. So macam kalau lembu, dia ada 4 perut. Dan proses untuk digest sayur ni sangat slow. Kalau macam lembu, ya betul, dia boleh makan banyak sayur, boleh makan banyak rumput, dia boleh digest dengan proper, badan dia boleh jadi besar dan kuat. Itu untuk lembu lah. Kita tak. Kita manusia, penghadaman kita adalah acid base. Kita paling power untuk digest makanan protein. Kita paling power lah untuk digest makanan protein. Kalau kita makan protein ya, betul ya, makan protein lah. Betul, makan protein. Kalau kita makan banyak sayur, dia akan ambil banyak masa lagi dekat kita punya usus besar dan usus kecil untuk proses. Sebab untuk proses sayur ni, serat ni, dia adalah melalui proses fermentation, proses penapaian untuk mengurai dia punya serat, untuk urai dia punya gula kepada yang kita proper boleh digest lah. Okay. So kita tengok lagi. Ini berlainan dengan enzim. Okey, kita tak apa. Soalan kedua, kenapa saya kembung dan sembelit bila buang air besar, najis saya jadi ketuk-ketuk keras macam najis kambing, dan ada cebis sayur bila makan sayur? Ini banyak orang hadapi. Okey, bila dia makan sayur saja, bila dia buang air besar, dia masih tengok ada cebisan sayur, dan sayur itu macam langsung tak proses. Okey, jawapan dia, setiap jenis sayur memerlukan bakteria dan enzim yang berlainan untuk hadam dia. Okey, setiap jenis macam sawi ada jenis bakteria dan enzim untuk digest dia. Ada macam kailan, ada bakteria dan enzim untuk digest dia. Untuk cruciferous vegetables seperti brokoli, bunga kobe, ada juga bakteria dan enzim untuk jenis dia.
So dia untuk setiap jenis sayur, family sayur ni, dia berlainan jenis bakteria dan enzim diperlukan untuk nak urai dia tu. Okay, so apa contoh? Ada orang yang makan sawi, okey, tapi ada yang makan sawi dia jadi KO. Ada yang makan sayur salad, okey. Ada yang makan salad jadi KO. Ada yang makan bayam, okey. Ada yang makan bayam jadi KO. Okey. So dia berlainan. Okey. Hal ini akan membuat seseorang tu takut nak makan sayur. Okey. Dan hanya stick kepada satu jenis sayur saja. Yang ni mana saya tengok sepanjang 8 tahun ni, saya tengok ramai orang buat macam ni. Dia takut nak introduce sayur jenis lain. Kalau dia ada okey makan sawi, dia makan sawi saja sampai bila. Dia tak sentuh kangkung, dia tak sentuh bayam, dia tak sentuh brokoli, dia tak sentuh bunga kobe, dia tak sentuh lobak merah, carrot. Dia langsung tak sentuh, dia sentuh itu saja. Yang ni akan menyebabkan dia punya bakteria usus tu tak ada variasi. Dan benda ni sangat-sangat tak membantulah untuk proses, untuk kita punya kesihatan sendiri secara general. Sebab kita punya usus memerlukan kepelbagaian jenis bakteria dan enzim dekat kita punya usus untuk kita hidup sihat. Kalau kita ada limited sahaja jenis bakteria dekat usus kita, dia akan efek kita punya immune system kita dan pelbagai jenis benda lagi. Okey, baik. Okey, ni macam saya terangkan kat ini, hal ini akan membuat seseorang itu takut nak makan sayur jenis lain dan hanya stick kepada satu jenis sayur sahaja. Kalau dia okey bayam, dia makan bayam je. Dia tak boleh macam tu. Kita kena pelbagaikan jenis sayur sebab short chain fatty acid ni ada banyak jenis. Dia ada banyak jenis seperti acetate, propionate, butyrate, yang mana setiap jenis sayur ni akan menghasilkan short chain fatty acid yang berlainan. Okey. So dekat sini saya ada bagi tips. So download buku tu banyak buku tu MBB untuk sayur saja. Kalau saya jual, orang akan beli punya. Saya letak kat situ saya punya knowledge mengenai cara introduce sayur, semua dekat situ. So jangan lupa pergi dekat MBB shop, pergi dekat ebook, tekan saya download free of charge. Kupang pun tak kena, cuma kena data kod nak download internet saja. Okey. So cara untuk nak introduce pelbagai jenis sayur semula ke dalam kita punya diet. Ingat nombor 1, mulakan dengan sayur yang jenis batang lembut seperti bayam, sawi dan juga yang etc. yang lain-lain. Yang ni boleh tengok dekat internet So, bila kita makan, jika kita buang air besar, ada cebisan sayur, lepas tu anak jadi sembelit ataupun najis tu warna hijau, ingat dia ada 3 dekat sini. Dia nak jadi sembelit, lepas tu najis kerah, ada 4. Sembelit, najis kerah, lepas tu dia ada cebisan sayur dekat kita punya najis ataupun najis kita warna hijau. Bermaksud kita dah terlebih makan sayur jenis batang lembut ni. So kita kurangkan, jangan stop, kita kurangkan sahaja. So kalau portion tu banyak ni, kita kecilkan sikit banyak ni. Kita tetap introduce sampai kita tak ada masalah sembelit dah. Lepas tu sampai kita punya najis tak kerah. Lepas tu sampai kita punya bila buang air besar tu tak ada cebisan sayur, dan sampai najis kita tak ada kala hijau dah. Okey, maksud kita dah sampai level yang kita boleh digest sayur tu. Pada peringkat permulaan mungkin sikit saja sayur tu jenis tu, mungkin sikit, besar-besar ni kecil Dan lama kelamaan kita naikkan dia secara berperingkat, perlahan. Sampai setahap je kita tengok, sebelit balik ni. Ada cebisan sayur balik ni. Najis kerah balik ni. Sayur warna hijau balik. Kita kurangkan sikit. Kita main kat situ je. Sampai kita boleh makan sayur tu dengan banyak. Sampai kita tengok najis kita tu memang tak ada masalah langsung dengan introduce sayur batang lembut. Dan baru kita boleh upgrade ke sayur batang keras. Seperti kailan, kangkung atau spinach ni, dan juga etc. sebagainya, yang mana
Apa saya bagi list semua jenis sayur jenis yang mana saya cakap ni, cuma saya buat list mudah saja. Sayur batang lembut, batang kerah, cruciferous, nuts dengan kekacang. Nanti saya explain. Okey. Bila kita upgrade kepada sayur batang kerah, contoh kita baru mula makan kailan. Okey, baik. Okey. Kita baru makan kailan. Bila kita baru makan kailan, kita alami masalah yang sama. Thank you very much bagi pakai topi cowboy. Okey, baik. Kita baru makan kailan, kita jadi kembung. Okey, jadi kembung, jadi berangin, nak jadi sembelit, nak jadi apa, jadi sembelit, jadi bila buang air besar tu keluar balik kailan sebiji-sebiji. Jangan risau. Jangan risau. Kita cuma kurangkan jumlah kailan sampai makan sikit saja. Lepas tu lama kelamaan kita naikkan jumlah dia perlahan. Dengan tengok kita punya najis, sama ada kita sembelit, warna hijau, ada cebis sayur ataupun keras tak. Okey, so dari situ kita naikkan dia secara perlahan-lahan, sikit sampai bila kita makan tu tak ada masalah sembelit, tak ada masalah najis kerah, tak ada cebisan sayur, najis kita tak warna hijau ataupun color pada kita benda yang kita makan tu, dan baru kita lulus untuk sayur batang keras. Okey, so baru kita thank you very much. So dekat sini baru kita lepas untuk sayur batang lembut. Lepas tu dekat sini baru kita lepas untuk sayur batang keras. Okey. So next step, apa yang kita makan? Kita start makan untuk sayur cruciferous. Sayur cruciferous ni kita boleh tengok jenis dia brokoli, bunga kubis, yang bermakna sayur yang ada gula raffinose sugar. Raffinose sugar ni, sayur jenis cruciferous ni sangat-sangat bagus untuk kita punya kesihatan usus besar. Sangat-sangat bagus untuk kita punya kesihatan usus besar, sebab dia antara komponen untuk dia antara benda yang banyak sekali menghasilkan, yang bantu usus besar kita hasilkan short chain fatty acid. Short chain fatty acid, butyric propionate acetate ni untuk kita punya kesihatan usus sangat-sangat penting. Tetapi kalau untuk orang normal, kalau dia makan sayur jenis macam ni, dia akan, sebab apa? Sebab gula raffinose ni selalu dia akan diproses oleh kita punya bakteria usus besar. Okey, selalunya proses penghadaman gula raffinose daripada cruciferous vegetable ni usus besar kita ambil macam Staphylococcus ke E. coli ke dia ambil. Dia senang kata dia makan gula raffinose tu, lepas tu dia bebaskan short chain fatty acid, lepas tu pada masa sama dia hasilkan gas. Okey, dia jadi kentut. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi kena ingat, kalau untuk orang yang ada masalah SIBO, iaitu berlakunya small intestinal bacteria overgrowth, ada percambahan bakteria usus besar pada usus kecil menyebabkan gula raffinose ni terhadap awal. Bila gula raffinose ni terhadap awal dekat usus kecil, dia menghasilkan gas, dan gas ni boleh terperangkap dekat usus kecil, akan trigger stres. Ingat Okey, baik. So seperti biasa, cara untuk introduce sayur cruciferous ni, cara dia kita ambil sikit-sikit saja dulu. Kita ambil introduce, kita makan brokoli itu sikit-sikit saja dulu. Kalau dia berangin, kita makan. Tapi kalau dia berangin, kita stop sat, ataupun sembelit kita stop sat, dan dia jadi keras kita stop sat. Kita bagi dia relax dulu, dan baru kita introduce balik digest dia semula. So kita tengok soalan sat kita tengok banyak sangat dekat komen ni. Okey, salam bang, perut saya berbunyi terus, rasa nak membuang macam cirit, kadang sakit perut, kadang tak sakit. Bunyi terus, rasa nak membuang macam cirit, kadang sakit perut, kadang tak sakit. Okey, untuk Dania sekarang ni, siapa dieteng untuk apa Cik Dania? Dan sekarang ni untuk pemakanan ada submit daripada Dietec, dan berapa lama MBB? Itu saja soalannya. Jawab soalan. Nanti tulis soalan dekat situ senang untuk saya jawab. Kalau tidak, sagi dia jadi bawah ni, sagi dia jadi apa komen nak start bunyi macam meroyan, yang mana kita MBB tak mau. Kita MBB, kita nak selesaikan masalah. Just bagi tahu saja berapa lama praktis MBB. Sekarang ni dah ambil produk apa dah, untuk H5 Plus ke, HPD ke, Realby ke, dah start workout ke macam mana, dan beritahu Dietec. Senang saya untuk berhubung, nanti saya boleh call terus Dietec, tanya
Ni macam mana ni condition dia, okey tak okey, makan macam mana hari-hari, ada submit gambar tak? Okey, macam tu cara dia nah. Okey. Okey, so kita okey, panas badan buat jaga mulut. Allah, MBB tu apa pula dah? Okey, bermaksud Cik Dania tak pernah cuba untuk Half5 Plus ni ke lagi? MBB ni kita punya program diet makan bagi betul. Okey. Oh, ya saya tak ambil suplemen apa-apa ke? Okey, baik. Okey, baik macam ni. Sebab kalau mana yang komen ni saya anggap sebagai saya punya klien. Okey, bila saya klien MBB. So, kalau macam yang start untuk ambil Half5 Plus ni, dia akan dapat servis Dietech yang mana akan jaga dia punya pemakanan semua sekali. Macam tu cara dia. So, kalau untuk saya bagi jawapan terus, macam untuk Cik Dania kan. Okey, macam Cik Dania, perut saya berbunyi terus, rasa nak membuang, macam cirit kadang sakit perut. Iaitu saya boleh kata untuk masalah IBS disebabkan oleh SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Yang untuk berbunyi itu disebabkan berberitmi, iaitu kita punya usus kita mengemut cecair dan juga gas pada satu masa. Okey. So kadang sakit perut, kadang tak sakit ni disebabkan oleh histamin. So kalau macam ni, cuba saja Half5 Plus dulu, lepas tu kita guide satu-satu dan benda ni insya-Allah dia akan selesai lah. Benda tu itu sahajalah. Kalau tidak kalau tidak dia jadi macam orang chatting, ada kali tak sekejap lagi dia akan jadi soalan saya nak jawab pun pening. Bukan saya jawab pening apa. Dia akan jadi macam chatting orang mengoyan. Itu yang leceh tu. Itu yang leceh tu. Saya dah buat endoskopi dan kolonoskopi. Okey, bagus, tak ada masalah. Nanti jangan lupa untuk kontak Dietech. Kontak Dietech dekat sini ataupun buat pembelian Half5 Plus dan kita assign untuk Dietech dan Dietech akan tengok satu-satu lah untuk makan lah. Sebab pemilihan makanan tu penting. Kalau kita makan tak betul, problem juga. Itulah ceritanya. Okey, baik. Okey, perut rasa panas sebab apa? Okey, untuk perut rasa panas ni selalunya disebabkan oleh masalah histamin jugalah. Masalah untuk histamin yang mana dia akan increase kita punya vascular, dia bersifat vasodilator yang akan membesarkan kita punya saluran darah dekat kita punya kawasan abdomen tu ataupun dekat kawasan usus kita sendiri. Dia membenarkan aliran darah lebih sikit kawasan itu, menyebabkan rasa panas. Itu sahaja. Saya rasa makan sup ayam sawi dan nasi putih memang out terus lah. Itu bukan diet MBB. Diet MBB makan sedap-sedap. Ingatlah, diet MBB makan sedap-sedap. Dia bukan makan sup ayam sawi dan nasi putih. Kita makan daging panggang, kita makan ayam goreng, kita makan cili pun kita makan sedap-sedap. Tapi pemilihan makanan tu kena betul. Pemilihan makanan tu kena betul. Kita tak boleh makan sembarang-sembarang. Yang ni kita akan MBB ni dia ada MBB beginner, MBB intermediate, MBB advance, satu-satu makan. Even okey, kalau untuk macam tak apalah, kita sembang bagi perhabis dulu lah. Okey, selepas kita boleh makan untuk macam mana nak join MBB. Okey, tak apa, dekat sini kita tengok ada Dietech Fat, ada Dietech Usri Costa ada. Nanti dia akan nanti minta Dietech PM terus untuk Cik Dania ni, bantu Cik Dania nah. Okey, makan nasi kendak sedap. Makan nasi kendak pun kita consider MBB juga. Okey, Tuan Ismail Syafi'i jawab kat situ. Okey. Jangan PM saya. Kalau PM saya tak buka inbox. Saya dekat TikTok ni, jangan PM saya tak buka inbox. Kalau nak PM saya, PM dekat nombor telefon saya tu, ada dekat ruangan bio. Tapi minta Yusri Costa ataupun MBB Ambassador Fat, minta PM untuk Cik Dania, bantu Cik Dania nah. Okey. So, lepas kita boleh makan untuk sayur cruciferous, kita akan start makan nuts pula. Okey. Nuts ni, kalau untuk orang Melayu, dia panggil kacang. Okey. Kacang tanah pun kacang juga. Kacang pistachio pun kacang juga. Kacang almond pun kacang juga. Tapi bahasa betul dia, untuk nuts ni kan. Okey. Sejak amal hafal, Najib jadi warna hijau. Okey, warna hijau ada ambil untuk klorofil ke, suplemen
klorofin ke, ataupun ada ambil lebih makan sayur ke, okey, kita reduce sikit dah, itu saja. Ataupun kurang makan ataupun terlebih makan lemak pun dia jadi juga benda tu. Minuman keladi tikui untuk orang JGA tak sesuai, keladi untuk orang JGA ni out. Tak payah noh, tak payah, takif, tak boleh. Tak boleh. Okey. Yes, makan steak sos kasih kurang full sedap, betul. Okey. So, kita start untuk introduce family nuts. Nuts ni macam pistachio, almond, walnut. Yang tu family nuts. Kita makan, jangan makan banyak. Itu saja tips dia. Jangan makan banyak. Even sihat macam mana sekalipun, jangan makan banyak. Sebab apa? Untuk family nuts ni, dia ada lectin. Walaupun dia rendah lectin, tapi dia still ada lectin. Yang mana dia boleh mengesah usus. Okey, sebagai contoh, kalau macam nuts for beginner okey ke? Saya tak apa nak okey sangat untuk nuts untuk beginner ni. Dia sebab ada lectin. Untuk Cik Azma, Peria out tu Peria ni kategori nak masuk 3 kotak hafal dan je warna kuning dan berminyak, memang gitu ke? Okey, bermaksud kita terlebih makan fats, terlebih makan lemak. Kita kurang benda lemak, kita kurang benda minyak. Adjust untuk kita punya yang ni senang, warna kuning ada minyak ni, kita terlebih makan lemak, so kita kurangkan, adjust sampai najis tu kalau normal balik. Itu sahaja. Nah, okey. So nuts ni walaupun sihat, walaupun orang tu sihat sekalipun, saya tak galakkan makan banyak sebab dia problem. Macam saya bagi contoh, nuts ni paling banyak adalah pada musim luruh, sebelum masuk musim sejuk. Okey. Kalau kita tengok kat luar negara. Okey. So, tupai ataupun binatang yang perlu hibernate ni, dia akan makan nuts ni. Dia makan. Dan tupai ni waktu ni sahaja, sebelum masuk winter saja dia boleh gemuk. Sebab apa dia boleh gemuk? Sebab dia makan nuts, dia menyebabkan keradangan pada usus, menyebabkan dia stres, dan badan akan start mula simpan lemak supaya dia boleh hibernate. So, untuk manusia, terutama untuk orang Southeast Asia ni, kita makan nuts ni bertahun-berzaman kita tak pernah jumpa pun. Baru-baru ni saja, 30 tahun ke belakang ataupun hampir 40 tahun ke belakang ni, baru kita jumpa nuts. Itu sebab baru kita import daripada luar. Dia bukan makanan kita. So, saya tak apa nak galakkan kita makan nuts, sebab kita tak apa nak boleh digest dia. Kita bukan orang kulit putih. Kita ni orang Melayu. Orang Melayu ataupun orang kuning untuk Cina, ataupun yang gelap sikit untuk orang India. Kita ni tak pernah jumpa nuts. So kita tak apa nak boleh nak makan dia. Okey, so tak apa. Kalau nak makan apa, makan sikit-sikit saja. Makan sikit-sikit saja. Buat lepas rasa tekak saja, dah cukup lah. Okey. Bila dah boleh makan nuts semua, dah tak trigger makan sikit macam semangkuk kecil macam tu kan, kita makan tak trigger apa. Then baru kita upgrade kepada family legume. Family legume ni contoh macam kacang tanah, kacang panjang, apa lagi? Kacang tanah, kacang panjang, apa-apa saja kacang lah yang ada color-color tu, color kacang merah ke, kacang hijau ke, kacang hitam lah. Iaitu semua family legume. Dia sangat-sangat tinggi dengan lectin. Kalau kita makan mentah, memang boleh jadi cirit muntah teruk, sebab dia sangat-sangat tinggi dengan lectin. So kita tak makan sebenarnya benda-benda macam tu. Kalau kita nak makan pun, ambil yang proses elok dah, itu pun kita tak makan banyak. Itu je. Kuaci memang out terus. Kuaci makan sama juga. Kita kategorikan kuaci lebih kurang level dia macam dalam family legume. Okey, lebih kurang, walaupun dia bukan family legume, tapi kita bubuh dia kat situ. Kita nak makan sikit-sikit okey, tapi jangan makan beria. Sekali jadi sasau jawab dia. Nah. Okey, baik. So kita tengok sakit di rusuk tu radang ke? Sakit rusuk tu macam mana? Bila tekan sakit ke? Bila batuk sakit ke? Macam mana tu? Okey, najis jadi hitam. Kalau najis jadi hitam ni, janganlah duk panik ke apa. Okey, kalau macam makan macam minum air sirap pun najis boleh jadi kali hitam juga.
Dia kalau najis, kalau hitam, yang kita risau ni adalah bila najis tu warna pure hitam, black, macam tar jalan tu. Dan kita kata kita risau. Sebab itu kemungkinan berlakunya pendarahan dekat kita punya usus besar. Tapi kalau setakat hitam biasa, tu kita batang hati saja. Dia kalau macam pendarahan dekat usus ni jadi hitam kilat. Dia jadi hitam kilat. Okey. Dia banyak, dia bukan kita pantang saya saja tuan, untuk Tuan Farizab. Kita just untuk nak introduce balik sahaja makanan ni, dan kita akan ikut macam makanan orang, macam makanan yang sepatutnya orang Southeast Asia makan. Kalau kita orang Southeast Asia ni makan macam makan orang putih, memang out terus badan. Dan kalau macam orang putih makan macam orang Southeast Asia, out terus badan juga. Mereka tak boleh makan digest banyak nasi, kita boleh berdigest banyak nasi. Kita tak boleh makan roti banyak sikit, mereka boleh makan roti banyak sikit pada kita. Itu je beza dia. Okey. Hitam macam tu tuan. Kalau hitam macam tu, kalau risau sangat pergi buat blood test saja dulu. Kita tengok HB kita okey tak okey. Kalau HB kita drop lain macam tu, okey. Kemungkinan doktor akan kata okey, mungkin berlaku pendarahan dekat usus, baru dia akan buat skop. Itu sahaja. Tapi kalau tengok HB tu okey, saya tak ada masalah kan. Dia kata tak ada apa ni. HB ni hemoglobin. Okey. Macam mana cara untuk tambah berat badan? GERD, anxiety ni terlampau pantang, berat turun banyak? Ya, sebab pantang bukan. Itu saja. Kalau untuk nak tambah berat badan, macam mana pun kena stop kita punya leaky gut dulu, stop kita punya mast cell activation syndrome, dan kita stop kita punya histamine intolerance. Stop ni saja kita kena stablekan kita punya penghasilan CRH, corticotropic release hormone. Lepas tu kita stablekan kita punya cortisol, dan kita workout, ambil vitamin D penting, vitamin B penting. Kita bersenam semula untuk bina berat yang hilang, iaitu kita punya berat otot dan juga kita punya simpanan gula pada kita punya otot. Itu sahaja. Dan yang mana semua ni kita ada explain dalam kita punya MBB, dekat kita punya mbbshop.com.my tu. Download saja ebook, tekan kat situ. Yang ni saya letak dalam workout MBB beginner. Dalam tu tekan kat situ, saya ada explain kenapa berat badan kita hilang dan macam mana kita nak regain balik kita punya berat badan yang hilang tu. Okey, cuma kena rajin pergi download saja. Dia tak susah pun. Buka ke Google kat website kita, tekan mbbshop.com.my. Berapa kali tekan saja, tak letih pun tangan. Lepas tu tekan satu lagi button, tiga tu, scroll sikit cari ebook tu, tekan lepas tu scroll sikit cari MBB workout beginner untuk tambah berat badan. Tekan kat situ. Berapa kali dia tekan, tak letih pun. Nak letih membaca sikit lah. Kalau tak membaca, macam mak saya cakap, kalau rimau tangkap kita, orang boleh tolong lagi. Tapi kalau kena tangkap dengan malah, the end. Itu je ceritanya. Thank you Cik Wan. Okey, air hijau boleh amalkan kalau ambil air hijau tu apa dia? Klorofil ke? Untuk apa Lina Nasha? Cik Lina Nasha tanya, air hijau tu klorofil lah. Kalau klorofil tak sesuai. Tak sesuai sangat untuk orang DGGA ni. Dia nak jadi berangisakan. Sebab banyak dah sebelum ni orang ambil klorofil memang out. Okey. Nasi nak goreng telur boleh ke buah sikit serbuk lada putih ke serbuk lada hitam bagi rasa? Boleh, tak ada masalah. Nak buat kicap pun boleh. Okey, klorofil memang out Klorofil memang out. So jangan. So kalau untuk sakit rusuk tu, okey, satu lagi, kalau untuk nak dapat jawapan tepat sayur apa yang jenis kita boleh makan di MBB Diet Center yang terletak makanan. So mudah, dekat kalau kita buat sahaja ujian tu, kita tahu terus apa sayur, apa jenis apa yang kita boleh makan dan makanan apa yang boleh trigger kita punya simptom. Mudah, taklah kita meneka-neka dah lepas tu. Ni ada dia punya ni PDF. Okey. Dekat sini untuk macam fruits. Okey, kat sini tulis fruit. Ada buah apple, apricot, avocado, banana, blackberry, blackcurrant, semua segala jenis mak nenek buah
Okey, kalau dia yang ni semua jenis yang boleh makan. Okey. Maksud dia bila kita buat ujian darah kawan tu, okey. Lepas tu kalau kat semua ni kalau hijau maksud dia boleh makan. Tapi kalau dia color merah, naik color merah kawasan sekian bermaksud dia tak boleh makan sayur jenis macam tu, dia tak boleh lagi. Okey. So macam kat sini fish ataupun seafood. Dekat semua ni ada ikan bilik, anchovy, ikan carp, caviar ke, untuk kerang ke, ketam ke, udang ke, sotong ke, belut ya. Semua dah ada kat sini. Kalau untuk bila buat GGA, bila kita buat ujian tu, selalunya dia akan ada color beriah sikit lah. Kalau first time buat tu, yang mana ada masalah perut yang teruk. Okay, so kita boleh tahu, okay ni boleh makan, ni tak boleh. Ni macam ni, ada hazelnut tak boleh makan, pistachio tak boleh makan, flaxseed tak boleh makan. Ni orang yang sihat lah. Macam ni untuk orang yang sihat lebih kurang lah. Okay, so kita tengok lagi untuk pemilihan. Okay, ni normal foods. Okay, ni jenis kekacang. Okay, jenis kekacang. Peanut, kola nut, ginkgo, cashew nut, celery, saffron, beans. Semua ada. Dekat sini satu lagi. Ni untuk apa ni? Untuk sayur kot. Yang tu grains, fruit, vegetables. Okay, dekat vegetable kat sini pun kita ada cauliflower, celery, chicory, fennels, leek, lentil, lettuce, onion. Kalau dia warna merah tu bermaksud pada waktu tu kita tak boleh nak digest. So dia akan berubah ikut kita punya level daripada masa ke semasa. So berapa kos nak buat tu? Kos dia adalah RM1,680 sahaja. RM1,650 sahaja. So yang mana buat untuk booking sekarang, okey, mana buat booking sekarang itu RM89, kita akan dapat untuk diskaun RM10. Okey, booking ni bukan bermaksud booking untuk test ni pun. Booking ni bermaksud untuk kita punya consultation sahaja selama 45 minit. So kita akan tengok dulu ada tak keperluan untuk buat test ni. Kalau tak ada keperluan, tak apalah, kita belajar saja 45 minit tu. Saya explain satu-satu. Okey, buat macam ni. Kalau tak ada keperluan, kita tak payah kata tak payahlah. Habis duit RM89 tu saja cukup dah. Kita bagi report satu, nak ambil follow report ni. Okey. Tapi kalau untuk orang tu kita tengok segala benda mak nenek dia takut nak makan, duk makan macam makanan kucing saja, maksud ikan rebus saja hari-hari, takut langsung semua benda dia kecilkan skop dia, macam mana nak sihat? Kita makan pun tak sedap kan. So dengan test ni sahaja dia akan bantu untuk orang tu besarkan dia punya diet tu, dia boleh pilih makanan apa yang sesuai dengan dia. Okay. So kalau untuk booking sekarang dia ada 10% discount. So kuranglah sikit, dari 1480 sahaja. Dah. Paling murah dekat Malaysia kita bagi. Selalunya test ni dekat luar harga dia RM2,000. Harga dia RM2,000. Kita bagi RM1,400 saja, RM1,485 lah. Dah. Kalau nak buat lah, kita maklumkan je servis yang ada. Okey. So kita tengok soalan. Kicap boleh makan tak? Kicap kalau untuk awal-awal begini jangan beria sajalah. Itu saja. Jangan buat beria. Kita buat sikit-sikit saja. Tuan bila nak buat test kat Kelantan, nak buat test kat Kelantan tu susah sikit lah. Dia macam mana pun kena naiklah kereta terbang Sat, ataupun naik kereta ke KL. Itu boleh kita buat. Okey. Kalau tekan di ulu hati, thank you very much Tuan Khairi. Okey. Kalau tekan dekat ulu hati kemudian sampai belakang sakit, rusuk sakit, tapi bila sendawa kurang sakit-sakitnya sebab angin sahaja, masalah gas sahaja. Okey. Berapa kos? Okey, saya dah maklumkan tadi. Kicap boleh makan tak? Kicap ni kita letak sikit-sikit saja, jangan meriah sangat. Untuk awal-awal jangan meriah. Itu saja. Madu okey ke? Okey. Untuk madu boleh makan, tak ada masalah. Kita ambil semasa kita makan nasi. Selit masa kita makan nasi, dia akan okey. Jangan makan madu waktu puasa, saya confirm nak melugai. Melugai ni rasa mual. Thank you very much. Tuan Mio. Thank you for the rose. Lama tak dengar benda tu. Soya bean. Okey, untuk soya ni dia satu benda yang ada dia agak tinggi dengan lektin juga. So kita tak apa nak menggalakkan pengambilan soya ni. Itu saja. Sampai bila kena makan Hafan? Nak makan sampai bila-bila pun tak ada masalah.
Tak ada masalah. Cuma kalau dah okey, walaupun dah okey, ambil lah seminggu tu 2 kali. Itu sahaja untuk Cik Noni nah. Thank you very much dan Khairi. Okey, apa? So kalau ada soalan. Okey, soalan. Makan sampai bila pengamui? Ya, boleh saja. Ayah saya amal hafal daripada tahun 2006. Daripada 2006 sampai 2004. So kalau dalam setahun tu boleh kira dengan jari lah berapa hari dah miss. Boleh kira lah berapa jari saya bersedia dalam ni lah, berapa kita boleh kira lah. Dan ayah saya seorang yang sangat sihat, tak makan ubat langsung, boleh panjat pokok, kayuh basikal, bawa kereta macam orang gila lagi, laju nak mampu kira boleh petang-petang tu boleh buat sukan apa semua, kira okey lah, tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Okey. Belum booking KL. Okey, untuk Cik Bunga Matahari booking dengan Ditech lah, booking dengan Ditech. Booking dengan Ditech. Macam Mak Direnda. Jangan tak tidak lah teruk macam tu Abang Rizam, janganlah macam tu. Jangan macam tu. Ambil protein untuk build masa tambah berat okey ke? Ya. Tapi jangan ambil untuk protein powder. Jangan ambil untuk protein powder. Kita just ambil untuk yang paling penting sekali, vitamin D dan vitamin B. Protein ni kita ambil pada sumber yang paling champion, iaitu kita punya vitamin D yang paling champion. Sumber protein yang paling champion adalah daging merah lah. Ini paling champion sekali. Makan jangan tak makan daging merah, daging lembu ni, daging lembu. Kita orang Islam, kita tak makan daging khinzir. So kita makan daging lembu saja. Ambillah daging lembu. Itu paling champion. Kalau untuk berapa banyak protein intake yang kita perlu, ada saya letak dah. Berapa banyak daging dekat e-book ada saya letak dekat situ. So kena rajin pergi download saja. Semua saya letak. Saya letak dekat kawasan, saya tengok dekat MBB e-book saya tengok MBB shop. MBB shop dekat buku. Okey, daging merah, hipertensi dan masalah GGA. Pergi dekat situ ni e-book dia lah. Saya download. Saya lihat. Okey. Ya, ni antara koleksi e-book lah yang boleh download. Free saja semua ni, sekupang pun tak kena agak-agak lah. Kalau nak tekan button nak download pun susah. Ni, daging merah, hipertensi dan masalah GGA. Tekan saja, pam. Okey, masuklah. So dekat sini saya explain. Panjang cerita lah, tak apalah, nanti baca lah. Yang mana saya explain berapa banyak pengambilan daging merah ni kita consider sebagai terlebih makan. Terlebih makan. Daging merah takut uric acid. Janganlah, itu semua mitos saja untuk Tuan Zaman 3732. Mitos saja, tak betul pun. Makanlah. Makan daging lah. Okey. Daging merah hipertensi, saya dekat situ saya dah tulis dah. Okey, berapa banyak jumlah protein seharian, saya ada siap bagi formula lagi. Macam mana nak kira jumlah protein, daripada protein tu kita nak convert kepada berat daging, yang lepas tu berat daging seharian untuk kita maintain kita punya muscle mass. Kalau untuk orang tu ada GGA, dia kena makan lebih sikit jumlah protein untuk mengekalkan dia punya jumlah otot daripada hilang. Semua dah ada dalam tu. Pergi tengok saja, free of charge. Okey. Tektel okey ke tak ada masalah. Boleh saja, cuma nak kena masak dia lama sikit dan tidak ada kerah. Thank you very much. Muhammad Nazim Masri, thank you very much tuan. Hantar gift, thank you very much. Itu sahaja. So kita tengok lagi. Whey protein okey tak? Whey protein ni tak apa nak okey sangat untuk orang GGA ni. Dia tak boleh digest pun. Sebab whey protein dia ambil pada daripada jenis macam gandum juga. Dia tak sesuai untuk orang Southeast Asia ni, tak sesuai sangat. Dia tak apa nak sesuai. Orang Southeast Asia ni makan daging lah, makan daging. Walaupun dia modal dia besar sikit, tapi dia makan badan sedap. Kalau makan lagi ambil whey protein. Okey. Kalau ambil perhabis duit beli whey protein, baik perhabis duit beli kreatin. Okey. Kreatin apa tah?
Apa jenis kreatin untuk sat. Kreatin kalau orang untuk orang nak buat ni kreatin sat. Saya pun dia ada kreatin apa tak panggil. Dia sebab kreatin ni ada banyak jenis tau. Saya sakut lagi bagi kreatin. Nanti saya kena confirm balik. Thank you isteri tersayang Waritin bracelet. Okay, tak boleh lah. Saya tak boleh. Saya punya ni sangkut. Nanti saya daripada ambil protein, better ambil kreatin. Micronized kreatin kalau tak salah saya. Lepas tu dia ada juga formula dia untuk cara kita ambil whey protein isolate. Dia sama juga. Dia walaupun dia easy to digest, tapi puan okey untuk orang GGA ni sebab banyak experience. Saya guide orang nak bina otot ni, dia pun ambil protein powder, perut jadi tak sedap. Sebab tu katakan daripada ambil protein powder, just makan daging lah. Cuma ambil kreatin. Kreatin tak apa. Tapi kalau untuk whey protein ni, saya tak apa nak suggest ambil. Sebab sekali dia sasau, diet kena terkap jawab dia. Okay. Tuan, kalau kamu perut, bolehkah kita sapu minyak? Boleh, tak ada masalah. Sapu kami masa lotion ada. Boleh je guna, tak ada masalah pun. Okay, kita tengok soalan lah. Ada kat sini. Okay, ini untuk apa? Ini untuk massage lotion MBB. Kalau ada masalah senak perut ke apa, pakailah ni. Pakai ni. Yang ni sedap. Pakai ni sedap. Senang nak buang angin lah. Sekarang ni tengah promo lagi pun. Hari ni kira esok last promo. Esok last day. So kalau nak buat belian, boleh lah buat belian lah. Jadi memang best untuk kita punya. Dan dia tak merasa perut. Itu paling penting sekali. Sebab untuk orang GGA, perut dia, kulit dia jenis senang berlakunya keradangan. Dia sebab histamine intolerance kan. Kalau sapu minyak panas, takut dia nak jadi gatal sekian-sekian. Minyak ni bukan minyak panas, ada minyak sejuk. Try pakai dulu nah. Try pakai. So kalau isteri saya selalu duk pakai sapu kat rumah. So macam mana yang Aisyah Zamri tu komen sikit bawah ni. Okay, maka ubi kayu segala ubi okey tak tuan sakit je. Memang out. Happy day ada stok. Happy day habis langsung. Happy day habis langsung. Kita akan restock dalam masa 3 minggu lagi. So minta buat untuk pre-order. Itu sangat penting. Kalau tak confirm bergaduh punya nanti. Bila keluar dah sampai batch, sebab dia keluar bukan dapat sekaligus, dia keluar by batch. Sikit. Confirm lagi bergaduh, lagi orang ni berebut, orang ni nak ni, orang ni awan. Buat pre-order saja dulu sebab dia based on siapa order dulu. Siapa order dulu baru dia keluar. Okey, untuk bab ubi. Ubi ni ubi, kalau tak salah saya, ubi dia ada linamarin. Sana kita tengok balik. Saya tengok note saya. Ubi kayu, ubi kayu. Saya punya notes. Saya tak buat. Saya tak buat lagi. Tapi semua dah siap dah sebenarnya. Buku saya tak keluar lagi. Nota dia semua dah ada dah. Nanti saya buat keluar untuk e-book bab ubi kayu nah. Okey. Ubi kayu dia ada linamarin. Linamarin ni dia racun cyanide. Dia sebenarnya agak potent racun tu. Kalau bawa keluar terus ubi kayu tu tak masak, kita telan terus boleh mati. Okey. Yang mana racun linamarin ni dia hanya boleh kita urai dengan panas.
Sama ada kita rebus dia ataupun kita jemur dia. Okey. Tetapi walaupun kita dah rebus, lepas tu jemur, rebus balik, jemur balik, dia tetap akan ada sedikit amount of lidah marin yang mana bila kita makan, terutama untuk orang kecil manis, ubi memang out terus, jangan sentuh. Saya banyak experience dah bab ni. Dah kita dah recover dah, HbA1c dia cantik, ada turun-turun gula bercantik dia turun-turun. Dia start makan ubi balik, start naik balik. Untuk orang kecil manis, ubi kayu out terus. Untuk orang GGA pun out terus. Ubi ke, pucuk ubi ke, jangan makan. Jangan makan. Memang tak sesuai langsung. Tak sesuai langsung. Okey. Jadi kita tengok soalan lagi. Nanti saya buat keluar untuk untuk ibu mengenai ubi tu lah. Nanti baca lah. Tuan, kalau saya makan tosia perut nyaman je tak makan, ada boleh ke? Boleh. Makan lah, tak ada masalah pun. Cuma jaga kuah dal dia tu, kuah kacang tu sikit lah. Itu je. Itu saja. Okey. Creatine monohydrate apa-apa brand pun okey ke? Apa-apa brand tak ada masalah. Creatine monohydrate is creatine monohydrate. Dia tak ada apa-apa special pun. Dia cuma kena untuk cara load creatine ni saja yang dia kena ada formula dia untuk orang GGA. Saya dah buat dah, tapi cuma saya tak upload lagi cara untuk load dia. Ada orang yang kata load by body weight, tapi saya tak apa nak suka sangat. Dia ada cara proper dia. Nanti saya akan try buat. Nanti saya akan try kita buat live mengenai untuk creatine ni saja. Okey. Tuan, kalau beginner teringin nak makan kentang goreng, masak sendiri boleh ke tuan? Makan sikit saja dah lah, sikit saja. Tapi kena rebus dulu kentang tu, kena rebus dulu. Rebus dulu kentang tu, bagi keluar dulu racun ni apa patut kan. Kalau ubi lidah marin, kalau ubi pula, kalau kentang dia dah racun dia sendiri. Sebab tu kalau untuk orang yang masalah perut ni, kentang ni memang out. Tapi kalau terasa teringin sangat nak makan, tu makanlah sikit buat habuan lepas. Okey, habuan lepas giat. Kalau untuk kentang dia ada solanine. Okey, kalau macam ubi ni, kalau kita tengok dekat, kalau betul-betul liak pun binatang tak makan, serangga tak makan. Dia tak boleh makan pun binatang tu. Kalau dia makan, dia akan jadi keracunan makanan sebab racun solanine ni. Itu je lah. So kalau untuk cara penyediaan kentang pun saya ada. Okey, saya tengok. Cara untuk penyediaan kentang saya cerita sini. Kena buang kulit kentang, lepas tu rebus sampai kita boleh tekan dengan sudu jadi penyet. Dah boleh penyetkan dengan sudu, kita keluarkan semua kentang tadi, lepas tu kita letak atas tissue paper, keringkan kentang tu. Ini penting sebab kalau untuk orang GGA ni, selalunya kalau kentang tu direbus sekali dengan buat sup terus kan, dia buat sup terus, air kentang tu sendiri dia still ada solanine tu punya racun. So makan tu jadi, kalau tak tahan dia kelepang lah. Tapi kalau orang biasa pun okey saja. Okey, dah kering baru kita gunakan untuk buat sup ke kari ke. Okey, so senangnya macam ni saja. Ambil kentang, potong 4 ke 8 saja, lepas tu rebus sampai kita boleh tekan sudu jadi penyet. Ambil satu saja dah lah kita tekan, jangan buat semua pula kita tekan macam tu. Dah boleh penyetkan sudu, kita keluarkan semua kentang tadi, lepas tu kita letak atas tissue paper, keringkan kentang tu, lepas tu kita boleh simpan dalam peti sejuk. Tapi letak atas peti sejuk kentang tu dalam peti sejuk, letak atas tissue paper sebab kita nak keringkan kentang tu. Dan proses ni kita biarkan semalaman, kita tinggal dia. Dah kering apa semua, baru kita guna kentang ni nak buat kentang goreng ke apa. Itu aja. Ada untuk semua, untuk penerangan ni. Bab kentang ni cuma saya tak buat ebook dia lagi. Esok ebook dia saya akan keluarkan untuk ubi dengan kentang ni sekali. So boleh download. Boleh download. Kalau ambil BCT oil atau BCO bagus ke untuk lemak, untuk rawat gigi? Bagus. Kita ambil masa makan, tak ada masalah. Jangan ambil waktu perut kosong. Itu sahaja. Nak buat nasi, letak
virgin coconut oil ke MCT oil, tak ada masalah pun. Nak tambah otak lauk kita pun tak ada masalah pun. Jangan makan perut kosong sebab nanti dia melugai. Dia ada reason dia panjang juga. Dia definitely macam mana kalau kita tak malas nak sembang panjang sangat. Kita buka topik lain dulu. Keripik ubi pun out, keripik ubi pun out. Jangan nak makan. Okey. Tapi kalau sekali-sekala nak makan sikit-sikit dah lah. Buat habuan lepas gian aja. Bukan kita nak makan beria pun. Buat habuan lepas gian nak makan. Okey lah dah lah. Kalau makan beria, sekali dia hello. Simptom problem. Kalau minum Milo problem dia dengan susu, dengan creamer bukan tenusu yang kandungan Milo tu. So kita Milo memang out terus. Tak makan, janganlah ambil Milo nah. Okey. Telur putih tinggi histamine kan tuan. Jadi telur separa masak memang jangan cuba-cuba je. Tak, bukan telur putih. Dia sebenarnya telur tu sendiri. Telur ni ada sulfur. So kalau kita makan telur saja, sulfur ni boleh irritate kita punya gut lining. Itu nak buat jadi kembung berangin tu, nak trigger simptom. So cara dia lapis saja dengan nasi, makan telur dengan nasi. Itu saja. Trik dia. Dia okey lah. Dia taklah. Lagi satu, jangan kalau untuk telur grade ni, untuk orang GGA tak apa nak digalakkan makan banyak. Sebab sekali dia nak trigger jadi allergic kulit lah, apa semua lah. Jadi gatal-gatal badan, leceh. Sebab telur grade ni, dia ada trace amount of antibiotic. Dia boleh trigger simptom. So leceh. Kalau telur ayam kampung tu nak makan sampai ke pagi esok pun tak ada masalah. Tapi lapik sekali dengan nasi. Telur itik gulai boleh? Boleh, tak ada masalah. Telur itik makan je. Telur itik sedap tu. Buat masak lemak lagi, rancak. Okay, so kalau terima kasih. Thank you for the rose. Okay. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Jangan lupa lah untuk download hari ni punya ebook dekat mbbshop.com.my berkenaan untuk tips bagaimana cara makan sayur untuk GGA. Dah ada dah. Ada nah, jangan lupa download lah. Saya takut lagi orang tak download lagi, rugi, penat-penat je buat. Ni MBB ebook. Okey. Sayur apa yang sesuai untuk yang mengalami masalah GGA? Tekan ni sahaja. Download satu kali. Pam. Okey, so lepas tu tengok panjang lebar saya tulis lah. Jangan lupa. Okey. Bos, apakah simptom ketara kalau buah pinggang mula nak rosak? Buah pinggang ni dia tak sakit pinggang. Kecuali kalau ada batu karang, dia sakit pinggang lah. Tapi kalau dia tekan efek kita punya fungsi buah pinggang ni, kita tak sedar pun. Sampai satu masa dia akan start dengan orang kata dia tak sedar lah, senang kata. Dia tak sedar. Sampai satu masa kita rasa badan dah lain macam tu, kita buat ujian darah, baru kita perasan yang kita ada masalah buah pinggang. Selalunya macam tu lah. Kaki bengkak dan lebam betul? Ya betul. Kaki bengkak dan lebam. Dia jadi ni masalah water retention. Itu antara orang ada problem dengan kidney function yang start berkurangan lah. Satu lagi saya nak maklumkan, bagi ini sebab orang duk selalu kelang kabut dengan saya ni, pagi-pagi buta duduk mesej saya. Kalau kena panic attack, okey, yang sampai kita masuk hospital lah, takut sangat kan. Takut sangat. Bila lepas tu doktor buat ujian darah semua, ni dapati fungsi buah pinggang menurun. Okey. Dia jadi CKD stage 3 tiba-tiba. CKD stage 3A ataupun 3B. Okey, kira teruk lah fungsi buah pinggang tu bawah 50 macam tu kan. Okey. Tiba-tiba tak terpasai. Jangan ingat kata buah pinggang kita rosak. Tak. Sebabnya bila kita takut sangat secara akut sampai panik ni, kita akan menghasilkan lebih hormon CRH, corticotropic release hormone, dan juga hormon adrenalin. Yang mana ini akan menyebabkan filter dekat buah pinggang kita tu mengecut.
pada masa dia mengecut sekejap. Mengecut. Yang mana bila kita lepas panik tu kita terus buat ujian darah, memang kita akan dapati fungsi buah pinggang kita menurun secara tiba-tiba. Itu sahaja. So, kalau untuk nak dapatkan bacaan fungsi buah pinggang yang sebenarnya nanti dah 3 bulan, dah okey, stable apa semua, pergi buat balik. Baru kita tahu fungsi buah pinggang kita akan yang sebenarnya berapa. Selalunya dia back to normal balik lah. Ini ingat lah. Saya baru buat ujian, baru kena lepas panic attack. Malam tu kena panic attack. Lepas tu pergi buat ujian kat hospital pula. Hospital kata, oh dia dapati buah pinggang ni dah rosak dah ni. Dah CKD stage 3A dah ni. Tak lama lagi kena buat dialisis. Kawan tu pula dengar macam tu, terus rasa nak mati. Allah, buah pinggang aku pula rosak pula dah ke atas. Aduh. Dah lah, benda ni benda biasa saja. Benda tu benda biasa saja. So jangan risau sangat terutama untuk orang yang ada masalah GGA. Kalau kita baru lepas kena panic attack, kita buat ujian darah, fungsi buah pinggang menurun, itu perkara biasa dan dia akan back to normal balik. Okey. So kalau ada soalan, silakan nyatakan soalan, saya akan jawab sebaik mungkin. Okey. Esok adalah last day untuk kita punya promotion. So jangan lupa bagi siapa yang nak buat untuk appointment dekat MBB Diet Center, boleh buat sekarang dan akan dapat 10% off untuk ujian. Kita kalau untuk bayar RM89, kita buat servis untuk consultation selama 45 minit, yang mana kita akan bagi sekali detail untuk apa? Detail sekali kita akan buat karangan pelan-pelan apa yang kita perlu buat untuk tackle masalah ketika tu. Datang saja untuk sesi consultation, insya-Allah saya kata balik tu senang hati dah, happy dah sebab dah tahu dah apa sebenarnya yang berlaku dekat kita dan macam mana kita nak selesaikan. Dah tak fikir anda benda karut-karut lepas tu. Okey, GGT saya tinggi atas 100 boleh reverse kan. Allah, benda boleh reverse, tak ada risau, jangan duk risau. Okey. So kalau ada soalan silakan tanya soalan. Itu satu. Okey, jadi jangan ingat kalau untuk pergi MBB Diet Center ni kita terus nak buat apa ujian darah ke apa semua. Tak. Kita just untuk nak menghilangkan segala kerisauan sahaja. Pergi dekat situ, kita spend time dengan saya 45 minit. Saya akan explain sampai habis semua segala punca masalah. Lepas tu kita bagi report sekali cara nak tackle masalah sekian-sekian. Balik dah senang hati lah. Kalau ada ujian yang perlu dibuat, kita akan suggest, okey, try buat ujian ni. Dia akan membantu lagi kita dalam proses menyelesaikan masalah nanti. Itu saja. Okey. Betul bang, saya mula dulu diuji macam-macam, tapi doktor yang rawat saya tu dah cakap jangan panik, cek itu okey juga. Ya okey, sekali cek semua okey juga. Hafal yang dekat farmasi tu sama tak tuan? Kalau untuk Hafal Plus rasa sama lah kot. Rasa sama lah tu. Tapi kalau untuk buat Hafal Plus, minta buat belian pada Dietech minta pada belian pada Dietech sebab dia orang yang akan jaga kita. Dia orang dapat komisen, lagi dah semangat nak jaga kita. Itu sahaja. Okey, baik. Okey, baik. Saya rasa dekat situ saja. InsyaAllah esok kita akan ada live dengan Dr. Ed pula berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan ubi dengan turut. Tak apa, esok saya akan buat sekali. Kalau Dr. Spector boleh explain macam tu, tak ada lah ramai pasien ketak sampai anxiety. Itu. Dia pun sibuk. Ramai orang. Itu je. Kalau orang tak ramai, insya-Allah boleh explain. Ni tapi sebab ramai pasien masuk, nak kena tulis report pula seorang-seorang kan. Banyak kerja depa. So tu yang tak boleh nak explain. Itu je. Okey, baik. So itu saja untuk kali ini semua. Terima kasih semua. Esok raya. Esok cuti Deepavali. Okey, selamat bercuti semua Selamat bercuti semua. Apa yang mana travel jauh tu, kalau tak larat, jangan lupa tidur saja dulu, terutama malam-malam ni. Kalau ngantuk, tidur. Tak berbaloi pun kita meneruskan perjalanan dalam keadaan mengantuk ni. So tidur, esok boleh drive lagi. Jalan raya tu tak hilang lah. Okey, baik. Itu saya semua. Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.